Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Bab 5, memberi makan orang lain adalah bahagian dari Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan di dalam Islam itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan orang lain dan memberi salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Naam. Menyebutkan bahagian daripada iman, ada dua perkara disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, it'amut ta'am, yakni memberi makan, baik bersedekah ataupun memberi makan dengan konsep al-dhiyafah. Yani al-dhiyafah melayan kepada tetamu, menjamu kepada tetamu. Itu bahagian daripada al-iman. Oleh kerana demikian dalam hadis, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melayan kepada tetamunya, melayan, menghidangkan kepada tetamunya. Itu bahagian daripada keimanan. Maka diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, memberi makan kepada orang lain atau menjamu kepada tetamu dengan layanan berupa makanan adalah bahagian daripada al-iman. Oleh kerana demikian, Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang suka melayan kepada tetamu sehingga mendapat gelaran Khalilullah. Khalil, yakni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kerana beliau suka melayan kepada tetamu yang mungkin orang akan menganggap perkara ini adalah perkara biasa. Justru zaman kita sekarang, orang kalau datang tetamu, dia bising sikit. Pasal apa? Apa pasal dia datang tak beritahu? Faham dong? Takkan dia tak boleh telefon, ada telefon. Sikap yang tidak sopan kepada tetamu bukan menyebabkan kita itu tidak melayan kepada tetamu. Hak tetamu adalah tetap dilayan. Ketidaksopanan yang dilakukan oleh tetamu, bukan kita menghukum kepada ketidaksopanan itu. Dia tidak sopan, itu Allah punya yang menghukumnya, tapi bukan kita menghukum kepada tetamu tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pada pergi umratul qadha, waktu umrahnya Nabi, umrah qadha. Umrah qadha ini orang musyrik bagi tahu, okey, kau boleh datang tahun depan untuk umrah, tapi kamu duduk 3 hari saja. Nabi tahun depan ketika pergi umrah, setelah bersetuju untuk duduk di Mekah selama 3 hari, maka Nabi pun pergi. Selama 3 hari berada di Mekah, Nabi waktu itu hari yang ketiga adalah hari perkahwinan Nabi dengan Siti Maimunah. Pada hari ketiga setelah menunaikan umrah tentunya, maka kata baginda Rasulullah yang masih berada di Mekah pada hari yang ketiga, dan itu adalah hari perkahwinan Rasulullah, maka kaum musyrikin datang ke kemah Rasulullah dengan dengan tunjuk gagah apa semua. Kita punya janji 3 hari. Dihalau Nabi SAW pada hari itu, pada hari yang ketiga dah selesai. Kata baginda Rasulullah SAW, ini hari adalah hari bahagia bagi kami. Yani Nabi meminta agar supaya diberikan tambahan masa. Maka dia tak bagi. Salah seorang sahabat Nabi SAW memaki kepada orang Quraisy ini yang tidak mahu menghargai dengan toleransi, dengan tolak ansur, sedikit ada rahmat ditunjukkan. Marah sahabat ini kepada orang Quraisy ini. Kata baginda Rasulullah menegur kepada sahabat itu,
tamu ada haknya walaupun tidak sopan. Kata Nabi, jom packing semua barang, pergi keluar kota Mekah, pasang di kemah di di luar batasan kota Mekah. Tak payah bising, tapi nak menyalahi kepada adab yang dibawa oleh baginda Rasulullah dalam masalah tetamunya yang tidak sopan. Tetamunya bukan Islam, tapi dilayan oleh Nabi SAW karena tetamu itu mempunyai hak layanan. Itu pun selama 3 hari. Selepas 3 hari bukan dihalau. Layanannya berbeza dengan selama 3 hari. Yani setelah 3 hari itu dilayan istimewa. Tapi selepas 3 hari, layanannya adalah macam mana kita melayan kepada diri kita keseharian. Tapi tetap mempunyai hak untuk dihormati. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kedua adalah mengucapkan salam kepada yang kita kenal dan kepada yang tidak kenal. Untuk mengelak daripada sifat takbur, kita hanya mengucap salam kepada orang yang kita kenal saja. Tapi mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada yang tidak kita kenal, sebab untuk membuat satu pembuka hubungan antara kita dengan orang lain, termasuk dengan orang yang kita tidak mengenalinya. Bagaimana dengan Syiah dan juga Salafi ataupun Mujassimah dari perspektif al-iman? Konsepnya mereka akan berdalilkan juga yang daripada sudut pandang Syiah saya tidak begitu arif apa mereka punya konsep tentang keimanan, tetapi dalam konsep Salafi berkenaan dengan masalah iman, penjabarannya, ulasannya adalah tidak berbeza jauh dengan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun praktikalnya adalah suka menghukum orang lain keluar daripada iman walaupun beriman. Allahu a'lam.